tengoklah juga Facebook, Instagram ni, banyak istilah Kak Long, Kak Long, Pak Kak Long, Kak Long, Pak Kak Long, Kak Long. Biasa Abang Long lah. Abang Long ni Kak Long pula. Pasal apa pula ni? Contoh yang tak elok, contoh yang buruk, maka dia akan menanggung dosanya dan dosa orang yang mengerjakan setelah dia. Yang tengok, yang tiru buat perangai macam dia. Silap ibu lah apa tu? Makcik tu boleh buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan video pada kali ini. Terima kasih pada semua sahabat-sahabat, rakan-rakan penonton-penonton yang sudi untuk menyaksikan video saya dan sudi untuk share ataupun panjang-panjangkan lagi perkongsian yang mudah-mudahan bermanfaat ini. Saya sekarang ni berada di Museum Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah, NIS 9, Nogori 9, dan ada program. Dan sebenarnya kebelakangan ni dia ada sikit sebanyak riuh lah isu berkaitan tentang di sana sini. Saya pun tengoklah juga Facebook, Instagram ni, banyak istilah Kak Long, Kak Long, Pak Kak Long, Kak Long, Pak Kak Long, Kak Long. Biasa Abang Long lah. Abang Long ni Kak Long pula. Pasal apa pula ni? Dan Kak Long tu pula dikaitkan dengan isu tentang cakap-cakap mulut yang tak dijaga kadang semua ni. Saya tak mau ulas. Saya tak mau nak ceritakan kembali apa yang dah berlaku sebab rata-rata di kalangan semua penonton pun dah tahu dah isunya apa dah jadi, kesudahan dia di mana, dan saya dipahamkan dia pun dah minta maaf dah pada semua lapisan masyarakat lah, semua penonton semualah. Tapi walau apa pun ianya telah pun berlaku, dia dah pun jadi. Maka bila dia dah jadi, sikit sebanyak dah lekat dah dalam ingatan kita semua. Maka sebagai satu peringatan buat saya yang banyak bercakap dan semua tuan-puan di luar sana, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri menyebutkan bahawa laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Nabi kata bukanlah orang beriman kalau yang jenis suka melaknat, maki hamun, jenis suka mencela dan bermulut kotor ataupun suka mencarut. Jadi jaga mulut, jaga mulut. Antara penyebab kenapa nanti di akhirat nanti akan ada orang-orang yang akan jadi muflis akhirat. Orang yang muflis akhirat ni apa? Kata Nabi, dia datang membawa pahala ataupun ibadah, pahala-pahala dia, yang semayangnya, sedekahnya, hajinya ataupun apa saja ibadah yang dia bawa. Tapi semua tu akan dikutip ataupun dituntut oleh orang lain. Siapa orang-orang yang akan kutip, yang akan ambil pahala-pahala kita? Orang-orang yang telah pun dizalimi oleh kita. Apakah bentuk kezaliman yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang akan bakal jadi muflis akhirat nanti? Antaranya Nabi SAW sebut dalam hadis adalah, pertama, orang yang maki hamun orang. Maki hamun orang. Dia macam ni, kalaupun sekiranya ada benda tak kena, ada benda tak clear, tak jelas pun, janganlah sampai nak maki hamun, menjatuhkan maruah orang. Dia sebenarnya menjatuhkan maruah orang, memalukan orang-orang yang kita tak puas hati dengan dia ke apa. Cerita dia panjang. Cerita dia sangat panjang. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan, man kanat lahu mazlamatun min akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Nabi SAW bersabda, siapa-siapa di kalangan kita ini yang buat kezaliman pada saudaranya, yang mana kezaliman yang dia buat tu pula berupa yang melibatkan maruah, menjatuhkan maruah dia, memalukan dia ke apa saja yang kita buat di media sosial ke apa platform sekalipun, maka Nabi suruh kita minta halal, minta maaf balik pada dia. Kalau tidak, Nabi kata, jangan sampai terbawa ke hari di mana tak laku lagi dah dinar dan juga dirham. Akhirat padang mahsyar lah, hari kiamat nanti. Jangan sampai ke sana nanti. Settle di dunia ni. Mana-mana orang yang pernah kita hamburkan kata-kata kesat ke, memalukan dia, buat live lagi pula. Lepas tu kita hentam dia, kita marah dia. Kita seolah-olah macam kita nak
Konon macam nak menegak kebenaran, tapi macam memalukan orang. Jadi bila perbuatan-perbuatan macam ni, benda ni kena minta maaf balik. Minta maaf balik. Itu sepatutnya. Dan itu yang pertama. Yang keduanya, antara penyebab orang akan jadi muflis di akhirat adalah dia tuduh atau dia fitnah orang lain. Orang tak buat, dia tuduh kata orang tu buat. Yang seterusnya adalah menumpahkan darah. Lagi, dia pukul orang. Ini apa cerita ni? Pukul orang, buat naya ke orang. Ini semua akan menjadi penyebab orang tersebut akan jadi muflis di akhirat nanti. Sebab itu ingatlah, sekarang ni zaman orang masing-masing nak menunjuk ke orang, tahu tak? Nak menunjuk macam mana? Kalau dia buat amal soleh ke, bagi bantuan ke, sumbangan ke, kadang tu beria sangat nak tunjuk ke orang yang dia semayang, yang dia buat umrah, yang dia buat haji, apa semua nak tunjuk ke orang. Dia macam ni lah. Kalau benda itu benda baik yang orang tonton, orang tengok dan kemudian ada manfaat dan orang tu dapat belajar sesuatu dan orang tu tiru apa benda yang kita tunjuk, bagus. Apa kata Nabi SAW? Man dalla ala khairin falahu mislu ajrihi fa'ilihi. Siapa-siapa yang tunjuk satu benda baik, kemudian benda baik tu ditiru oleh orang lain. Orang lain tiru apa yang dia ajar, yang dia tunjuk, maka dia akan dapat pahala setiap orang yang mengamalkan. Tapi macam mana pula? Dia buat satu perbuatan, perangai yang tak elok dan dipertontonkan pada orang, silap air bulan, bukannya orang lain yang tiru. Anak dia sendiri pun tiru perangai serupa mak ayah dia. Maki hamun ke, cakap dengan menengking-nengking ni semua, macam mana? Dalam hadis Nabi SAW sebut, dalam sebahagian hadis saya bacakan, Nabi sebut, وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ. Nabi SAW bersabda, siapa-siapa yang dia buat satu perbuatan dalam Islam yang mana perbuatan itu contoh yang tak elok, contoh yang buruk, maka dia akan menanggung dosanya dan dosa orang yang mengerjakan setelah dia. Yang tengok, yang tiru buat perangai macam dia. Silap air bulan apa tau? Makcik tu boleh buat. Kak Long tu boleh buat. Pasal apa saya tak boleh buat pula? Dia boleh buat, pasal apa saya tak boleh buat live? Malu kau orang apa? Lepas ni kalau tak puas hati dengan kedai mana-mana, tak puas hati dengan restoran mana, kita buat live, kita hentam ramai-ramai. Ditiru oleh orang lain dan akhirnya menjadi budaya pula. Macam mana? Orang yang mula-mula tunjuk tadi tu tanggung dosa nanti. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu marilah sama-sama perbaiki diri kita, perbetulkan diri kita. Dunia hidup tak lama. Tak lama hidup ni. Kita buat zalim ke orang apa, silap air bulan, esok lusa takut kena balik pada keluarga kita. Moga peringatan saya ni untuk saya juga dan kita semua yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.